Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menandahkan tangan dan membaca doa penerang hati. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina hikmatak wanshur alina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Baiklah murid-murid, apa kabar murid-murid hari ini? Ustaz doakan semoga kita berada dalam keadaan sihat walafiat di samping family ataupun keluarga yang tersayang. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz ingin bertanya, apakah yang kita ungkapkan setelah kita bangun dari pagi? Kita bangun dari tidur pagi-pagi, apakah yang selalu sepatutnya kita selalu ungkapkan? Apa dia? Alhamdulillah. Bagus. Okey. Ayat yang ataupun perkataan yang kita selalu ataupun kita sepatutnya sebut apabila kita bangun daripada tidur, kita hendaklah mengucapkan Alhamdulillah. Baik. Murid-murid tahukah apakah maksud Alhamdulillah itu? Alhamdulillah itu nanti kita akan belajar selepas ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar bertajuk Mari Bersyukur. Okey, kita lihat pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang Mari Bersyukur. Apakah kaitan dengan ucapan Alhamdulillah? Kita akan melihat apakah yang kaitan yang kita cakap Alhamdulillah itu apabila kita bangun daripada tidur. Okey. Seperti mana yang saya beritahu tadi, kita hari ini belajar tentang adab mari bersyukur. Baik, bagaimanakah cara kita bersyukur? Okay, di sini kita Ustaz ingin tayangkan. Ni tengok gambar ni cara bersyukur. Ya, mengikut agama masing-masing. Kalau dalam orang Islam, kita menadahkan tangan lah, kan? Kita menadah tangan. Jadi cara bersyukur dalam Islam ada 3, yaitu cara bersyukur yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia, yang ketiga kepada alam sekitar. Okey, kita lihat bagaimanakah cara bersyukur kepada Allah. Kita tengok. Baik, yang pertama cara kita bersyukur kepada Allah ialah dengan solat fardu. Murid-murid nampak gambar ni? Mereka baru saja menunaikan solat fardu. Jadi dengan lepas mereka menunaikan solat fardu, kita digalakkan ataupun kalau boleh kita kena berdoa, bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah. Begitulah cara kita bersyukur kepada Allah dengan solat fardu. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Selain solat fardu, yang kedua membaca Al-Quran. Kita tengok gambar ni, tengok. Anak-anak kecil, tengok cute, mereka baca Quran. Di sini seorang bapa mengajar anaknya, kan? Jadi ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Baik, yang ketiga, qanaah. Apakah itu qanaah? Qanaah bermaksud merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Kalau kita lihat di gambar ni, kan, ada gambar Gunung Kinabalu, ada gambar keluarga sedang makan, kan? Mereka ini adalah salah satu contoh mereka berasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Allah bagi seorang ibu, kan, ada adik-beradik, makan bersama-sama. Macam kita lah, kita rasa cukup. Kita rasa macam apa yang Allah bagi tu cukup lah. Allah bagi contohnya macam ni, kita ada Gunung Kinabalu, cantik, kan? Kita rasa wah, syukur betul. Allah bagi kita udara yang free, udara yang percuma. Allah bagi kita gunung yang cantik. Apalagi yang nikmat yang kita tidak bersyukur. Jadi apa yang Allah bagi ini kita kena bersyukur. Cukuplah, kan? Allah bagi ini amat-amat, terlebih-lebih sudah Allah bagi. Jadi itu pasal kita kena bersyukur dengan Allah, kepada Allah. Jadi itu kita perlu qanaah, merasa cukup. Kita perlu ada rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Okey, yang keempat. Yang keempat, selalu menyebut
Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam saya beritahu tadi kan pagi, ya kalau kita bangun daripada pagi, sebutlah alhamdulillah sebab Allah memberikan kita nafas ataupun hidup untuk teruskan kehidupan, ya, untuk melakukan amal-amal soleh. Okay? Jadi ada 4 ya, ada 4 cara kita bersyukur kepada Allah. Okey, baik. Yang seterusnya kita pergi ke laman seterusnya, cara bersyukur kepada manusia. Bagaimanakah cara bersyukur kepada manusia? Okey, kita lihat. Yang Allah tadi kita sudah nampak, kita pergi kepada manusia. Yang pertama, kita lihat gambar nih, selalu bersedekah. Jadi kita tengok gambar ni kan. Orang ni dia bagi duit kepada orang yang memerlukan. Okey, tangan kanan. Kita mau bagi sesuatu perlu tangan kanan. Okey, kita pergi yang kedua. Selalu bersedekah. Yang kedua, menghargai orang lain. Macam tengok ni, kawan ni kan, rambut hitam, rambut orang putih. Mereka saling menghargai, salam. Kita tengok gambar ni lagi, tengok. Senyum semua. Menghargai. Jangan kita tidak menghargai kawan-kawan, orang sekeliling. Perlu berterima kasih kan. Kawan pinjam pemadam, jangan kita luki kan, kasih pinjam. Tapi sekarang ni zaman Covid, elakkan dululah. Sebab bukan kita luki, tapi kita ingin mengelakkan gejala penyakit. Tapi walau bagaimanapun itu tidak bermaksud kita menjarakkan kita punya hubungan. Yang perlu dijarakkan hanyalah fizikal, tapi sosial kita masih lagi rapat. Okey. Baik, selain menghargai orang lain, cara kita berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Yang ketiga ialah menghindari perasaan dengki. Nampak ni kawan ni menang, janganlah kita dengki kan. Kita perlu bersama-sama meraihkan. Yang kalah tidak kalah semua, yang menang tidak menang semua kan. Jadi kita saling menghargai ataupun saling sokong menyokong. Okey. Kalau kalah, cuba lagi kan. Yang menang teruskan berusaha. Okey, jangan sombong yang menang. Okey. Jadi caranya yang ketiga, berterima kasih kepada manusia atau bersyukur kepada manusia, menghindari perasaan dengki. Okey, kita pergi yang keempat. Apa dia? Membantu orang yang memerlukan. Kita lihat gambar ni. Tengok. Yang ini mungkin dia lapar kan. Jadi yang orang ni kasih makanan kan. Macam ni tengok. Dia ketinggalan, jadi yang kawan di atas ni hulurkan tangan untuk bantu. Okey. Ini membantu orang yang memerlukan. Ini adalah cara untuk kita bersyukur ataupun berterima kasih kepada manusia. Okey, ada 4 semuanya kan. Ada banyak lagi tapi kita belajar hari ini hanya 4 saja. Okey, seterusnya cara bersyukur kepada alam sekitar. Murid perlu mungkin tahu kan apa itu maksud alam sekitar kan. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, itu contohnya. Jadi bagaimana cara kita bersyukur kepada alam sekitar ataupun berterima kasih kepada manusia. Okey, yang pertama ialah menjaga kebersihan. Kita lihat ni, tengok gotong royong jaga kebersihan. Okey, tengok mereka saling tolong menolong menjaga kebersihan. Ada sampah, kutip kan. Gotong royong. Cara menjaga kebersihan ataupun kita berterima kasih kepada alam sekitar. Okey, yang seterusnya, yang kedua. Tengok ni makanan ni. Apa ni? Apa maksudnya? Air ni tidak tutup kuat. Tengok mengalir keluar. Makanan tidak kasih habis, ambil banyak-banyak tapi tidak kasih habis, iaitu tidak membazir. Jangan kita membazir, tidak bagus kan. Cara begini sebenarnya kita tidak berterima kasih kepada alam sekitar. Macam ini contohnya membazir ni. Okey. Baik, yang ketiga, cara kita berterima kasih kepada alam sekitar, mengurangkan pencemaran. Tengok, kita lihat ni, tengok sampah banyak kan. Jadi caranya untuk menjaga ataupun berterima kasih kepada alam sekitar ialah dengan gotong royong membersihkan pencemaran. Macam ini tengok. Ini sampah, ini gotong royong tolong menolong.
Oke, yang seterusnya yang keempat. Yang keempat, melakukan pemeliharaan, memulihkan pokok-pokok yang sudah tumbang, yang sudah rusak, tanam balik. Tengok macam ni kan? Tengok dia tanam balik. Ni pun gotong royong, tengok. Orang tanam balik, membuat pemulihan, pemeliharaan, memulihkan semula alam sekitar. Okey. Jadi itu sajalah kita punya pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, cara bersyukur ni bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi kita perlu cara bersyukur itu melalui dalam hati, perlu ada dalam hati. Niat kita itu perlu ada. Lepas niat barulah kita bercakap. Lepas cakap barulah kita tunaikan, kita buat. Jangan sekadar cakap saja tapi tidak buat. Contohnya macam tadi, kan? Kita perlu tunaikan solat fardu. Jangan sekadar alhamdulillah tapi tidak sembahyang, tidak boleh juga. Jadi kita mesti dalam hati pun ada, kita perlu bercakap pun ada, alhamdulillah sebut, lepas tu kita mesti buat, menunaikan ataupun buatlah. Okey. Sebelum kita tutup, saya bagi kamu latihan. Kita lihat latihan ini. Latihan yang kita belajar tadi. Okey. Cara bersyukur ada 3 di sini, kan? Cara bersyukur kepada Allah, manusia dan alam sekitar. Jadi caranya ialah kamu pilih macam ini kepada Allah. Melihat daripada gambar ni, apa gambar ni? Dia solat fardu kah? Dia berpuasa? Berdasarkan gambar ni. Okey, macam ini sekarang. Apa dia buat ni? Pilih menonton televisyen atau membaca Al-Quran. Cara bersyukur. Yang ketiga apa dia? Nih. Qinaah, dia beritahu sini qinaah. Sebenarnya bukan qinaah, tetapi qanaah. Qanaah dalam kehidupan ataupun belajar membaca berdasarkan gambar ni. Yang keempat apa ini? Menyebut alhamdulillah ataupun senyum itu sedekah. Okey, begitu jugalah dan seterusnya. Pilih yang pilih satu jawapan yang betul, ya. Kemudian tengok di tengok markah, klik ni finish dan check my answer. Kita lihat berapa jawapan. Kosong lah pasal kita tidak isi, kan. Jadi murid-murid sekiranya mau puas hati, bolehlah jawab berulang kali sampai betul semua, tidak masalah. Murid boleh jawab berulang kali dan kemudian barulah hantar sama ustaz pun boleh, tidak masalah. Yang penting murid berpuas hati dan jangan lupa sebut alhamdulillah. Baiklah, setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Jumpa lagi. Jangan lupa sebut alhamdulillah. Mari sebut alhamdulillah. 1, 2 mula. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.